Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob hari ini mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Pertemuan tersebut berlangsung kira-kira 3 minggu selepas Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan meluluskan usul supaya Ahmad meneruskan segera rundingan dengan Anwar bagi mengembalikan hak royalti minyak. Melalui hantaran di Facebooknya hari ini, Ahmad menggambarkan pertemuan dengan Anwar itu berlangsung dalam suasana penuh mesra dan memberi harapan buat Kelantan. Kunjungan hormat penuh mesra tersebut antara lain membincangkan pelbagai perkara khususnya berkenaan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri yakin pertemuan pada hari ini akan menghasilkan kebaikan kepada Kelantan selaras dengan semangat persekutuan demi kepentingan rakyat, kata Ahmad. Dia turut mengiringi perkongsian tersebut dengan gambar pertemuan mereka. Bagaimanapun perkongsian itu tidak menyatakan secara jelas apakah perkara yang dibincangkan dan sama ada isu royalti petroleum dibangkitkan atau tidak seperti mana usul DUN sebelum ini. Pada 21 Mac lalu, DUN Kelantan meluluskan usul supaya Ahmad meneruskan rundingan dengan Perdana Menteri dalam kadar segera bagi mengembalikan hak royalti minyak. Usul itu dikemukakan Hasan Muhammad PN Tawang dan dipersetujui sebulat suara oleh semua adun sebelum diterima tanpa dibahaskan. Hasan dalam ucapannya membawa usul tersebut perkara langkah berkenaan dicadangkan. Berikutan jawaban Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Parlimen, Azalina Othman Said yang menyatakan bayaran tunai petroleum adalah terhad dalam perairan 3 batu nautika sahaja. Katanya DUN Kelantan menolak untuk meratifikasikan Akta Laut dan Wilayah 2012 dan Akta 750 pada 5 November 2015. Ketua UMNO bagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus dilantik ahli jawatan kuasa UMNO Selangor, walaupun terdapat dakwaan beliau menyogok untuk memenangi jawatan di sandangnya itu. Lantikan itu digongsi sendiri oleh Jamal selepas menerima watika pelantikan daripada Ketua UMNO Selangor, Datuk Megat Zulkarnain Omardin hari ini. Sukacita dimaklumkan dengan rasmi, Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus, Ketua UMNO bagian Sungai Besar dilantik sebagai ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Selangor bagi penggal 2023-2026 menurut surat pelantikan digongsi Jamal itu. Terdahulu dilaporkan, Jamal dipercayai dipanggil bagi pendengaran lembaga disiplin UMNO apabila didakwa menyogok 12 perwakilan untuk mengundinya pada pemilihan pati. Menerusi sepucuk surat ditandatangani pengurusi lembaga disiplin UMNO, Datuk Muhammad Hafarizam Harun bertarik 7 April lalu, Jamal dikatakan melanggar peruntukan perlembagaan UMNO dan tata etika ahli UMNO yang boleh dihukum mengikut pasal 20.9. Dalam surat itu juga perwakilan yang diberikan sogokan diarahkan bersumpah mengundi Jamal dalam pemilihan pati. Hafarizam dalam surat itu berkata, kira-kira jam 6.15 petang 17 Mac lalu, Jamal memberi suapan Arim 1.000 kepada setiap 12 perwakilan dari Parit Sungai Haji Dorani, Parit 3 Jalan Lama, Sungai Limau, Simpang 3 Loji, dan Pekan Pasir Panjang. Bagaimanapun Jamal menafikan dakwaan sogokan itu pada pemilihan pati 18 Mac lalu. Beliau menyifatkan dakwaan itu fitnah dibuat pihak lawan yang kalah dalam pemilihan pati peringkat bagian Sungai Besar. Perdana Menteri tidak mempunyai sebarang kuasa untuk melantik sesiapa sahaja dalam Majelis Keuangan Negara selain daripada yang dicadangkan oleh Sultan sesebuah negeri itu, kata Naib Pengurusi PKR Kedah Nur Azrina Surip. Dia merujuk kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur semalam yang mendakwa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil rakyat negeri dalam Majelis Keuangan Negara. Walhal di dalam perkara 108, Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majelis Keuangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik manakala setiap negeri diwakili individu diperkenan sultan atau yang dipertua negeri. Jelas menunjukkan tiada kuasa Perdana Menteri untuk menamakan orang lain selain individu yang diperkenan sultan jika mengambil konteks dalam negeri Kedah, kata Nur Azrina pada satu kenyataan hari ini. Justru dia menggesa Sanusi supaya berhenti berbohong mengenai kerajaan persekutuan atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nur Azrina mengingatkan Sanusi mengenai titah Baginda Tuanku Sultan Kedah ketika meresmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 pada Mac.
Katanya, Baginda telah berpesan supaya mengelak berpolitik secara berlebihan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jelas menunjukkan harapan yang tinggi agar mengekalkan profesionalisme demi rakyat Kedah, katanya. Sultan Kedah juga, kata Nur Azrina, menekankan bahwa negara, negeri, dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan proyek ekonomi dan program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Namun, Sanusi telah berulang kali membangkitkan isu yang boleh menyebabkan pergeseran antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, seperti mendakwa bulan lalu bahwa beliau telah dihalang daripada acara persekutuan. Saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar amat memahami bahwa Islam mengajar umatnya agar sentiasa berlaku jujur dalam apa jua perbuatan, termasuklah pertuturan. Memetik pandangan Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam Syariah Sahih Muslim Al-Nawawi, bohong ini didefinisikan sebagai mengkabarkan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama ada dengan sengaja atau tidak, dan sama ada perkabaran itu akan perkara yang telah berlaku atau akan datang. Dari pandangan di atas jelas menunjukkan bahwa pembohongan seperti itu tidak wajar dilakukan meskipun bertujuan berjenaka untuk menarik perhatian atau sokongan orang, kata Nur Azrina lagi. Sanusi semalam mendakwa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil negeri dalam Majelis Keuangan Negara. Sanusi berkata gerakan itu coba menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Kedah Norizan Kasali. Dia bagaimanapun tidak memberikan sebarang bukti dakwaannya. Dia juga sebelum ini mendakwa disekat hadir Majelis Kerajaan Persekutuan termasuk pameran maritim dan aero angkasa antara bangsa Langkawi 2023 bulan depan.